Okey, hari ini saya bersama dengan Menteri Yang Berhormat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham bersama dengan pimpinan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia iaitu Panglima Angkatan Tentera, Timbalan Menteri Pertahanan, KSU, Panglima Tentera Darat, Ketua Pengarah Bahagian Kesihatan Angkatan Tentera. Hari ini kita melawat vaksin secara pandu lalu. Saya pun dah umum beritahu kita akan buka di Sungai Besi dan tempat-tempat lain. Dan pada hari ini kita melihat di Sungai Besi yang telah pun dilaksanakan sejak daripada semalam sehingga hari ini, yang akan melibatkan 1,200 penerima vaksin yang terdiri daripada anggota tentera serta keluarga mereka dan juga orang awam, penjawat awam di dalam Kementerian Pertahanan. Hari ini hanya untuk Sungai Besi saja. Hari ini dan semalam dan hari ini hanya untuk kem Sungai Besi, anggota dan keluarga di kem Sungai Besi. Dan selepas ini kita akan perluaskan untuk Lembah Kelang, kem-kem di Lembah Kelang. Banyak kem-kem lain di Lembah Kelang ni, seperti di kem Wodiburn di Setapa, kem Batu Cantonment dan berbagai-bagai kem lain lah. Dan semuanya kita akan bawa ke kem Sungai Besi untuk vaksinasi secara pandu lalu. Dan selepas itu mungkin kita akan buka kepada orang ramai lah di sekitar kem di Sungai Besi, ya. Dan kita dapati yang ianya sangat mudah dan cepat juga. Daripada mula sewaktu pendaftaran sehinggalah selesai suntikan vaksin ini selama 15 minit sahaja. Mereka perlu hanya melalui pusat tempat pendaftaran, kemudian terus ke vaksin, terus ke tempat vaksin, dan selepas itu mereka akan keluar dan berada di tempat menunggu. Mereka park juga di situ di tempat yang sama, di parking yang telah betul disediakan. Kerana selepas vaksinasi ini, selepas suntikan vaksin, mereka perlu berada selama 15 minit, ya, untuk melihat sama ada timbul perkara yang berkaitan, ya, kalau mungkin ada yang rasa nak muntah apa, kesan daripada vaksinasi itu. Kalau ada kesan, kalau tak ada kesan, lepas 15 minit mereka boleh bergerak keluar. Jadi ini, sistem ini saya kira sangat baik, sangat cepat, tidak perlukan bangunan besar, tidak perlu kos yang besar untuk menyelesaikan vaksinasi. Jadi cepat, mereka pun tak perlu turun keluar. Kalau tempat biasa, mereka kena cari parking kereta. Kalau tempat parking tu jauh, mereka terpaksa datang, pergi ke tempat tu, jalan kaki pula nak pergi ke tempat vaksinasi. Dan kalau tempat tu besar, beribu satu hari, bermakna queue-nya sangat panjang. Dan kita ramai yang bimbang juga kalau queue terlampau panjang sebelum vaksinasi, takut ada kluster baru pula di situ. Jadi di sini mereka di dalam kereta masing-masing tidak ada kontak dengan sesiapa pun. Mereka dalam kereta dengan keluarga mereka sendiri. Jadi kita juga mencadangkan, dah bersetuju kita dalam perbincangan tadi, Panglima Tentera Darat akan bentangkan dengan lebih detail, iaitu cadangan kita untuk membuka lebih banyak di kem di seluruh negara. Dan kita akan fokuskan kepada negeri-negeri yang dianggap sebagai merah, yang mempunyai kes yang tinggi, seperti Selangor, Pulau Pinang, Johor Bahru, Johor, Kelantan, begitu juga Sabah dan Sarawak. Mungkin ada 6 lagi yang kita minta supaya Panglima Tentera Darat untuk melihat dan mencadangkan kepada kita. Saya percaya kita boleh melaksanakan. Dan saya berbincang dengan Datuk Seri Dr. Adham bahawa kalau boleh kerana Pharma Niaga
merupakan pengimport dan juga membuat pembotolan untuk vaksin Sinovac. Jadi kita minta supaya untuk seterusnya tambahan nanti, kita minta daripada benaran daripada Jawatankuasa Penyelaras COVID ni yang dikerusikan bersama oleh Datuk Seri Dr. Adam, kita minta benaran supaya kita boleh mendapatkan secara direct vaksin tersebut daripada Pharma Niaga. Kerana untuk habiskan ke seluruh negara, tentera, keluarga, termasuk pegawai awam ini, kita ada lebih kurang 500,000. Itu average tentera 2+1 lah, anak seorang. Jadi ada 500,000 lagi. Jadi untuk 500,000 ni, untuk mempercepatkan vaksinasi ni, kerana kita pun dah bersedia dengan pandu lalu dan sebagainya, kita minta kelulusan supaya kita dapat direct daripada Pharma Niaga untuk vaksin Sinovac, supaya kita boleh pergi kepada setiap pembotot. Jadi itu yang berkaitan dengan program vaksinasi pandu lalu. Okey. Ada soalan? Ada soalan Mungkin boleh kita jangkakan kalau ada 500,000, mungkin jangkaan untuk herd immunity untuk warga tentera sendiri, dengan pertambahan dengan Sinovac sebagainya. Itulah tujuan kita, supaya herd immunity berlaku di setiap kamp tentera. Sebab setiap tentera merupakan barisan hadapan dan mereka perlu divaksinasi, bukan saja tentera tetapi keluarga mereka. Kerana mereka akan bersama dengan keluarga mereka. Jadi kita akan melindungi bukan saja anggota tetapi keluarga dan juga awam yang bekerja di kamp-kamp tentera. Jadi tempoh masa mungkin kita boleh jangka. Kita jangka dalam masa 3 bulan. Kita mohon tadi 200,000 1 bulan. 200,000 1 bulan, mana kalau bulan 6, bulan 7, bulan 8 kita boleh habiskan. Teruskan. Jadi maknanya kita perlukan 500,000 ataupun 600,000 lah daripada Pharma Niaga untuk bekalkan kepada kita vaksin Sinovac. Di samping itu, saya percaya Pfizer dan sebagainya yang telah pun dialokatkan untuk tentera ni pun ada juga. Jadi mungkin tak perlu 600,000, mungkin 400,000 lebih. Tapi kita cadangkan sasaran kita 200,000 sebulan untuk anggota tentera, dan selesai 500,000 tu maknanya ke semua anggota tentera dan keluarga mereka dan juga pekerja awam di dalam kamp-kamp menerima vaksin. Okay. Untuk hari ini saja berapa? Campur hari ini dengan semalam 1,200. Hari ini berapa? 994. Dan kita boleh satu hari 1,500 pun. Semalam 1,000 lebih and then 8 jam saja. 8 jam. Kalau perlu lebih cepat, kita boleh extend sampai malam. Tak ada masalah. Cuma kita perlukan vaksin. Kita tak sambung sampai malam dan sebagainya kerana kita tak vaksin terhad setakat yang ada tu. Kalau vaksin tu banyak, dan kita boleh extend sampai malam. Kalau kita tengok di negara-negara luar, di US dan sebagainya, sampai malam pun dia orang. Okey? Yang buka untuk luar daripada kamp vaksin akan datang. Kita selesaikan dengan anggota dan keluarga mereka. Selepas itu baru kita boleh buka kepada publik. Saya pun dah bincang dengan PAT, Panglima Angkatan Tentera dan PTD, boleh. Walaupun camp ni sebab kawasan yang security dari segi keselamatan, tetapi kita boleh manage untuk orang luar masuk terus ke tempat vaksin, pandu lalu ni habis, mereka tu keluar. Dan kita mempunyai anggota kita yang banyak berkawal di pinggir-pinggir jalan, di tepi-tepi jalan ni, untuk kita pastikan tak melencong di tempat lain untuk isu-isu keselamatan. Pasal ini camp keselamatan, kita nak pastikan yang masuk keluar tidak ada melencong ke tempat lain. Alright. saya nak tanya, ada
Okey, untuk ini kalau ada lagi nak untuk penjelasan daripada Dr. Adham. Dr. Sri, mungkin bila melihat lajunya proses ni mungkin boleh di-consider untuk kaedah yang sama pandu lalu untuk tempat awak, sebab ada kritikan tentang mega PPV sebagainya, banyak seperti Datuk Sri sebut nak parking jalan sebagainya. Mungkin pandu lalu ini mungkin boleh consider untuk luaskan. Ya, dalam fasa kedua apabila keberadaan vaksin dah mula meningkat untuk bulan 6 ni, bulan Jun, kita dah dapat komitmen untuk bekalan sebanyak 7 juta dos vaksin, dan pada bulan Julai iaitu bulan 7 kita akan ada 14 million doses vaksin. Dan untuk fasa kedua kita pelbagaikan kaedah pusat pemberian vaksin selain daripada yang berada di klinik kesihatan, hospital atau dewan-dewan ataupun pusat-pusat perniagaan. Jadi setakat hari ini kita nak luaskan lagi pemberian vaksin melalui kaedah pandu lalu seperti mana yang dikendalikan oleh Angkatan Tentera pada hari ini dan sebelumnya. Kita dah ada keputusan dibuat iaitu pandu lalu di HUSM di Kubang Krian yang dikendalikan oleh Hospital Universiti Kubang Krian dan juga HUKM ataupun Ceras. Kita dah benarkan, dan ini merupakan kaedah pandu lalu yang selanjutnya yang kita benarkan untuk dikendalikan. Dan kita harap bukan sahaja pihak tentera memberi kepada anggota tentera, keluarga dan juga ketengah awam dalamnya, tetapi kita minta jugalah supaya diadakan kepada publik, kepada publik untuk masa hadapan apabila peningkatan pemberian vaksin dipertingkatkan sehingga 200,000 dos sehari untuk mencapai imuniti kelompok yang lebih pantas sebelum hujung tahun. Untuk itu kita telah pun membuat komitmen supaya pembesaran ataupun pelebaran kendalian PBB ini selain pada PBB yang sedia ada ialah kaedah PBB pandu lalu, yang mana kosnya lebih murah dan dia teratur lebih mudah, dan juga kita perlukan kawasan yang berpatutan untuk laksanakan. Dan saya lihat pihak Angkatan Tentera adalah agensi yang kementerian yang paling sesuai lah untuk diadakan pandu lalu secara besar-besaran. Okey, kalau tak ada saya nak tambah sikit. Pihak Angkatan Tentera juga telah pun menawarkan kepada Kementerian Kesihatan untuk membantu dari segi logistik untuk menghantar vaksin ini ke kawasan pendalaman, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat jalan-jalan di sana agak kurang baik untuk sampai ke kawasan yang jauh di pedalaman, mungkin jalan balak. Kenderaan biasa tak boleh lalu pun jalan balak ni. Tetapi kita mempunyai kenderaan yang lengkap. Trak-trak tentera boleh melalui jalan-jalan balak. Saya percaya kita dah bincang, kalau boleh kita tak nak bawa masyarakat pendalaman keluar ke bandar, tetapi kita masuk ke dalam sampai ke perkampungan mereka. Jadi di kawasan-kawasan yang susah, tentera akan terlibat. Setengah tempat mungkin di Sabah Sarawak tidak ada akses pun untuk masuk ke kawasan mereka. Kita tak boleh tinggalkan mereka. Jadi kita bawa paramedik, doktor dan sebagainya ke kampung mereka juga vaksin. Kalau tak boleh ada akses langsung, kita akan bawa melalui helikopter pun. Kita buka kemah di perkampungan mereka, kita bagi injection di perkampungan mereka. Mungkin kawasan yang mesti melalui sungai, kita juga mempunyai kenderaan, bot dan sebagainya untuk bawa melalui sungai kalau sungai itu begitu jauh ke kawasan pedalaman. Jadi saya telah pun menawarkan kepada ATM, kepada KKM untuk membantu KKM untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan logistik ini, supaya setiap rakyat di luar bandar dapat vaksin, tak perlu menyusahkan mereka untuk keluar, tetapi kita sampai ke kampung. Okey? Alright. Tak ada soalan ya? Ada soalan lain. Nak tanya, betul ke ada kes 80 anggota TLD yang
positif di KP Mahawangsa. Betul. Memang betul ada sekarang ni 98, iaitu selepas mendapat RTK antigen test mereka dapati positif. Sebelum mereka naik ke kapal, kita dah buat RTK antigen test. Tetapi seperti kita tahu yang kesan dia mungkin 3 hari 4 hari baru nampak walaupun negatif. Sebelum naik mereka semua negatif. Tetapi di dalam kapal mereka positif. Jadi kita telah pun asingkan mereka dan setakat hari ini mereka tiada apa-apa simptom. Dia tak ada simptom dan mereka telah pun diasingkan dan sekarang ni dah lebih pada 5 hari dah. InsyaAllah saya ingat kalau berapa hari dah? 4 hari. 10 days. 10 days. Kalau Kementerian Kesihatan kata negatif terus negatif dan kita akan keluar tamatkan kuarantin mereka. Saya percaya mungkin kita akan buat PCR juga biasanya RTK dan kita akan buat PCR sama Repeat PCR. repeat PCR. Bermula dari camp ke apa tu? Kita tak tahu dia bermula daripada mana, daripada rumah ke ya. Because seperti kita tahu sekarang ni COVID ni berada dalam komuniti. Mungkin dia kat rumah sebelum pergi bekerja, sebelum belayar tu mereka pergi jumpa bekerja di tempat kerja ke atau keluar pergi beli barang ke, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti di dalam sebelum naik negatif tetapi dalam kapal mereka. Kalau lain Keterusi dalam konvensyen PKR baru-baru ni Presiden Dr. Sri Anwar mengatakan jangan terlampau berkeras dengan itu, mungkin ada kerjasama. Komen Datuk dia sama dengan siapa? dengan yang digelarkan sebagai musuh. Jadi mungkin dia merujuk kepada sama ada UMNO lah. parti UMNO ataupun parti pejuang. UMNO tu kita dah jelas. Kita dah putuskan di dalam persidangan agung, PAU dan juga di dalam majlis tertinggi bahawa kita tidak bekerjasama dengan PKR, DAP ataupun PH. Jadi kita tak bekerjasama. Itu adalah keputusan yang diputuskan di dalam mesyuarat majlis tertinggi dan juga PAU. Jadi kalau ada apa-apa perubahan, ianya perlu dibawa ke dalam mesyuarat majlis tertinggi. Setakat hari ini tidak ada mesyuarat majlis tertinggi yang bersetuju mengatakan kita nak bekerjasama dengan PKR dan lain-lain PH, parti PH. Jadi selagi tidak ada keputusan sehingga hari ini, bermakna kita kekal dengan keputusan yang lama iaitu tidak bekerjasama dengan PH sama ada PKR, DAP dan lain-lain. Jadi tak timbul isu lah. Alright. Dan juga laporan media mengatakan bahawa berkemungkinan telah mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong berjumpa dengan ketua-ketua parti termasuk dengan penasihat parti dan juga wakil pada parlimen. Adakah Datuk Sri dengar perkara-perkara itu? Dengarlah melalui media sosial berbagai-bagai report. Tapi kita tak tahu, saya pun tak tahu untuk apa dan sebagainya. Kita tunggulah. Alright. Okay. Kalau lain tak ada dah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.